Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'. Terima kasih kepada pengurusi serta jawatan kuasa surau, para imam, Bilal Muazzin, tuan-tuan, puan-puan hadirin hadirat sekalian. Yang pertama sekali kita lafaz alhamdulillah, syukur. Terima kasih banyak-banyak kepada Allah Subhanahu Wa Taala masih lagi panjangkan umur kita sehingga ke saat ini kita masih lagi diberi peluang untuk terus menumpang di atas muka bumi ini, dan alhamdulillah Allah Subhanahu Wa Taala beri kekuatan, kelapangan kita dapat datang ke surau ni. Kita duduk sebentar, sementara tunggu masuk waktu Isyak, kita berkongsi beberapa maklumat yang mudah-mudahan ilmu dan maklumat ini memberi manfaat dan kebaikan untuk kita semua, insya-Allah. Tuan-tuan, puan-puan hadirin yang saya hormati sekalian, insya-Allah kita sambung apa yang kita tangguhkan pada kuliah yang lepas, kuliah yang lalu 29 hari bulan 9, 29 hari bulan 9 2021, bulan lepas. Jadi catatan saya adalah bab air yang kita tangguhkan. Untuk kita kenali air, ada 5 jenis air. Kalau yang ada kuliah bulan lepas, yang hadir pada bulan lepas, saya difahamkan oleh Ulfia, beliau ada rekod, ada tunjuk kat saya tentang rakaman. Jadi apa mungkin yang boleh tengok situ juga adalah sambungan daripada apa kita tangguhkan pada bulan lalu. Jadi saya sambung yang lepas, iaitu air dan kepentingan yang kita guna saban hari, setiap hari untuk beribadat. Salah satu alat untuk bersuci adalah air. Selain daripada tanah, selain daripada batu, adalah air. Itu kita dah bincang bulan lepas, air 2 kolah dan sebagainya, macam mana nak kenal 2 kolah, itu kita dah sebut pada bulan lepas. Jadi malam ni kita sambung, iaitu air ini ada 5 jenis air. Yang pertama air mutlak, yang kedua air musyammas, yang ketiga air musta'mal, yang keempat air mutaghayyir, yang kelima air mutan najis. Asasnya dia ada 5 pecahan air, dan tidak semua jenis air kita boleh guna untuk bersuci. Maknanya kalau kita buang air kecil, kita buang air besar, kita nak basuh badan kita, ada air yang mensucikan badan kita kalau kita guna air yang betul daripada 5 air ni. Ada air yang kita guna walaupun kita rasa bersih dah, tapi tak semestinya suci, kerana air tu tak termasuk dalam air yang menyucikan. Begitu juga kita ambil wuduk, kita ambil air semayang. Bukan semua jenis air kita boleh guna untuk ambil air semayang dan wuduk ataupun mandi wajib, kerana ada jenis air yang tertentu yang tidak mengangkat hadas kita. Yang pertama air mutlak. Air mutlak, ma'ul mutlak. Yang pertama sekali air mutlak ni, macam mana nak kenal dia? Macam mana kita nak kenal air mutlak? Kerana yang hukum air mutlak itu tahir wa mutahhir. Tahir ni makna suci. Bila kata suci, kita boleh minum dia, kita boleh tanak nasi, makan nasi tu, basuh nasi, tanak nasi, kita boleh, dan sifat dia mutahhir. Air yang mutlak ni mutahhir, iaitu menyucikan. Bila dia menyucikan, kita boleh guna air ni untuk mandi wajib, boleh guna air ni untuk ambil air semayang, boleh guna air ni untuk basuh pakaian kita yang kena najis, boleh basuh badan kita yang kena najis, boleh guna air mutlak. Tuan-tuan hadirin sekalian, maka yang pertama ni adalah air mutlak. Hukum dia suci dan menyucikan. Macam mana nak kenal air mutlak? Macam mana kita nak kenal air mutlak tu? Asas ta'rifan ataupun definisi air mutlak adalah air yang pada air ini tak ada sandaran apa-apa yang mendatang padanya, yang asalnya demikian, seperti air hujan, air sungai, air laut, perigi, salji, embun,
mata air itu antara air yang disebut sebagai air yang asalnya demikian, maka tak bersandar dengan apa-apa perkara yang mendatang darinya, padanya, maka itulah air mutlak yang boleh bersuci dan menyucikan sesuatu pada kita dan mengangkat hadas. Tuan-tuan sekalian, air hujan, air sungai, perigi laut, salji, embun, asalnya demikian dah. Maknanya dia tak campur dengan apa lagi, tak bersandar dengan apa-apa. Contoh ni air tanah, contohnya lah. Ni air hujan. Maka air ni begini asalnya, tak bercampur dengan Milo lagi. Contoh, kalau kena Milo lain dah. Tak bercampur dengan kopi, dia kopi lain dah. Masuklah mesin basuh, jadi kena dah sabun, bercampur dengan sabun lain dah. Maka air yang asal yang macam tu, yang tak bersandar dengan apa-apa lagi, tak kena najis lagi. Kalau dah kena najis, lain dah hukum dia. Kalau kita dah guna ini, ambil basuh muka, ambil wuduk, lebihan itu dah tukar nama sebab kita dah guna itu, jadi air mustakmal. Kalau kita dah kalau air ni terpercik, kena najis, jadi mutan najis. Kalau kita bubuh sabun dalam dia untuk basuh baju dan sebagainya, mutaghayyir, dia bercampur dengan bahan lain. Itu airnya yang berubah nama. Berubah nama kerana sifat dia yang mendatang, kerana dia dah bersandar dengan benda lain dah. Bersandar dengan kopi lah, bersandar dengan teh lah, bersandar dengan sabun lah, dah kena najis, tak jelah kita dah guna dia untuk bersuci dan sebagainya, maka dia dah tak boleh nama mutlak. Mutlak ni asal lagu tu. Hujan, takung dalam empangan dalam dam, air laut, air perigi, air salji, itu asalnya boleh buat bersuci. Air embun, pagi-pagi haita kita kena embun, contohnya. Contoh ambil embun atas haita tu, pergi basuh muka, basuh tangan, buat ambil semayang. Boleh tak? Boleh, sebab dia air mutlak. Cuma sanggup dengan tak sanggup je lah buat. Cumanya nak sebutnya hukum dia boleh, sebab air yang termasuk dalam air mutlak, iaitulah salah satunya air embun, laut, perigi, salji dan sebagainya. Okey, kita akan pergi satu persatu. Bila kita pergi satu persatu, insya-Allah kita akan nampak dan lebih faham lagi tentang setiap air itu. Yang pertama itu air mutlak. Air mutlak ni air yang asasnya, air yang paling elok untuk buat bersuci. Nak mandi wajib ke, ambil wuduk ke, basuh pakaian yang kena najis ke, lantai yang kena najis ke, tempat kita solat yang kena najis ke, disucikan guna air mutlak. Sama ada sungai, hujan, laut, pergi, salji, embun, air yang kita guna, air pipe ni samalah, air bukit, air hujan, ditakung, diproses, new water, di empangan, di dam, dan dia salur ke rumah-rumah kita, sampailah ke rumah-rumah kita, ke surau dan sebagainya. Namanya air pipe yang kita guna tu. Itu yang pertama. Yang kedua, air itu namanya air musyammas. Air musyammas ni hukum dia tahir wa mutahhir juga, suci. Apa makna suci? Kita boleh minum air itu sebab dia tak najis. Apa makna suci lagi? Kita boleh tanak nasi, basuh nasi, tanak nasi, makan. Dan mutahhir, maknanya boleh basuh badan kita yang kena najis. Kalau kita buang air besar, buang air kecil, nak basuh, minta maaf nak kemaluan tu, boleh guna air musyammas juga, sama macam air mutlak tadi. Juga boleh basuh pakaian yang kita kena najis. Lantai kena najis, boleh jurus dengan air musyammas juga, sebab dia sifat dia menyucikan. Boleh juga ambil wuduk guna air musyammas. Boleh juga mandi wajib guna air musyammas. Cumanya pada fiqah, penggunaan air musyammas yang adalah makruh, tak apa digalakkan, kalau boleh jadikan dia pilihan yang terakhir. Kenapa? Kerana air musyammas tu, nak jadi dia musyammas, dia ada beberapa syarat. Yang pertama, air musyammas ni maknanya air yang terjemur dengan matahari. Musyammas tu syamsun, kena matahari. Dia berada dalam bekas ataupun bejana, bahasa lama dia kata bejana, satu bekas yang berada, air yang berada dalam bekas logam, seperti emas, perak atau besi. Kalau bekas tu bekas plastik macam baldi, macam apa lagi, cebok plastik, itu tak apa. Itu plastik ataupun dalam tempayan batu ataupun tanah buat tempayan tu, itu tak apa. Yang ni maksudnya dia berada dalam satu bekas. Bekas ni logam, dia diperbuat daripada emas, perak ataupun besi. Emas, perak ni mungkin melampau sangatlah, mungkin kita ni golongan atasan sajalah, kita yang bawah-bawah ni mungkin tak ada lah kot. Tapi baldi ataupun bekas ni mungkin ada zaman-zaman dulu. Tuan-tuan boleh jumpa baldi yang diperbuat daripada besi, kan? Dulu orang duk cebok telaga, orang zaman dulu ada perigi, kan? Ada sebahagian ni dia guna lagi, tak tahu lah, saya pun tak pernah jumpa lah. Dia macam bentuk
baldi yang kecil, bukan baldi yang besar lah, baldi yang separuh kecil tu, diikat tali cebok telaga. Sempat jumpa lah, kalau lah bekas demikian tu besi, diperbuat daripada emas atau perak tu besi, yang pertama air bertakung dalam dia. Air itu ditakungkan dalam bekas, yang bekas tu daripada logam, emas, besi ataupun perak. Dan air yang bertakung tu dalam keadaan terbuka, dia bukan tertutup. Kalau tertutup macam pipe di tepi jalan tu, tak, sebab dia tertutup. Yang ni terbuka, maknanya air duduk dalam macam baldi lah, macam baldi, macam cebok, dia terbuka. Dan air yang berada dalam bekas daripada logam ni, sifat bekas tu terbuka, dan dia berada di jemuran matahari, dia duduk kena panas terik matahari tu, terik mendelik matahari tu, duduk kena ke air tu, maka itulah yang dikatakan sebagai air musyammas. Air yang dijemur bawah panasan terik matahari, yang berada dalam bekas, yang bekas tu diperbuat daripada emas, perak ataupun besi. Maknanya kalau duduk dalam baldi tak, sebab dia plastik. Duduk dalam tempayan tak, sebab dia batu. Tu contohlah, buat daripada tanah. Tetapi kalau bekas tu namanya bekas yang diperbuat daripada besi khususnya, maka sifat dia terbuka. Kalau tertutup tak termasuk lah, sebab dia tertutup, dia dilindungi kena matahari. Ni dia terbuka, kena matahari direct, duduk jemur tu, maka air itulah namanya air musyammas. Air musyammas ni tuan-tuan perempuan sekalian, macam kita sebut tadi, hukum dia suci dan menyucikan. Boleh minum, boleh basuh baju, boleh ambil wuduk semua. Tapi pada penggunaannya, fuqaha kata dalam mazhab kita Syafi'i, makruh. Kalau boleh tak payah gunalah, pilihan yang terakhir. Kalau dah tak ada sangat air, tak apalah. Tapi kalau ada air mutlak, guna air mutlak dulu. Sebab apa? Pada orang yang ada penyakit kulit seperti sopak, dia kata kat sini, maknanya kalau orang yang kulit alergik kulit dia kena air yang duk jemur dalam bekas duk kena matahari, duk dalam bekas besi lah ni, duk berjemur kan, bekas besi, bekas logam ni. Jadi ada orang kulitnya sensitif, yang alergik, yang boleh datang penyakit-penyakit kulit kerana menggunakan air itu, maka fiqh ni dah halang awal-awal lagi lah. Kalau boleh tak payah guna lah, sebab makruh. Tapi kalau untuk basuh pakaian, nak basuh lantai kena najis, tak apa. Ini ceritanya kalau nak guna untuk badan kita. Itu yang kedua, air musyammas. Maknanya air yang kedua boleh guna untuk ambil wuduk, mandi wajib dan bersuci, namanya air musyammas. Yang pertama tadi mutlak, yang kedua musyammas. Tetapi musyammas ni kalau boleh dielakkan, jadikan dia pilihan yang terakhir, kerana air itu air yang dikatakan sebagai makruh menggunakannya. Yang ketiga, air itu namanya air mustakmal. Okey, mustakmal ni dia lebih terperinci lagi. Yang ramai orang kadang-kadang dia salah faham tentang makna mustakmal dan macam mana nak didefinisikan air mustakmal. Yang pertama, mustakmal ni dalam bahasa Arab maknanya air yang dah digunakan. Itu kena bagi faham dulu. Air mustakmal yang kita nak bincang yang ketiga ni, air tu air yang dah digunakan. Pertama. Yang kedua, hukum air mustakmal ni tahir, dia suci. Bila suci boleh minum, bila suci boleh tanak nasi basuh dan boleh makan nasi tu. Tetapi air mustakmal ghairu mutahhir, dia tak menyucikan. Bila tak menyucikan, maknanya tak boleh ambil wuduk dengan air mustakmal ni, tak boleh mandi wajib dengan air mustakmal ni. Kalau baju kita ni kena najis, kita tak boleh ambil air mustakmal pergi basuh dia, tak terangkat, walaupun nampak bersih baju kita, tapi kerana kita guna bukan air mustakmal, maka dia tak mensucikan. Sebab tu kena beza bersih dengan suci dalam Islam ni. Yang bersih tak semestinya suci, tapi yang suci pasti dia apa? Yang suci itulah yang dikenaki. Yang kotor tak semestinya najis. Kerana yang dilihat dalam Islam adalah najis, bukan kotor itu dalam kita beribadat. Contoh, nak bagi mudah faham sebelum kita pergi kepada air mustakmal ni. Contoh, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Contoh macam mana? Contoh baju saya putih, baju ajilah putih, kursi kita putih, baju pakai warna putih. Makan mi kari ke, laksa ke, kuah dia tumpah atas baju ni. Baju putih, makan laksa, makan mi kari, tumpah. Orang putih kata obvious, jelas nampak kotor tu. Kalau baju hitam kurang sikit nampak. Ni baju putih ni. Okey. Kuah mi kari tadi tumpah, zap kena kuah.
Nampak kotor, memang nampak kotor. Tapi kuah mi kari najis tak? Dia tak najis. Kuah mi kari, tak najis apa kari tu. Maka nampak kotor, tapi pada hukum dia boleh pakai untuk beribadat lagi kerana dia tak najis. Berbanding dengan baju saya putih ni, masuk tandas, orang Kedah tu masuk bilik air, tandas, kencing. Masa kencing ni jubah terjatuh, terkena lah kencing sikit. Macam mana tu terlepas jatuh, terkena lah kencing dekat bahagian mana-mana bahagian jubah, terkena. Air kencing yang kena sikit kat jubah kita, kat seluar kita. Nampak tak kotor? Tak nampak kotor pun. Tak nampak pun kotor. Tapi pada hukum dia sudah najis. Nampak tak? Walaupun bersih, tapi dia najis. Tadi, ni kari tadi walaupun kotor, nampak kotor, tapi pada hukum dia masih suci. Sebab tu dalam fiqah ni dia nak kena bagi beza dulu. Inilah juga isu yang ditimbulkan oleh para ulama tentang orang kata dia pergi makan kedai orang bukan Islam, non-Muslim punya kedai, cakotiau, mihun. Dia kata mi goreng dah lah kedai tu, tak sebut lah kedai mana. Cakotiau dah lah, kalah lah cakotiau orang Melayu kita buat. Dia kata siapa dia? Dia sebutlah nama sekian-sekian kedai kawan Islam lah. Dia siap kempen kita, don't worry. Depa hormat kita, depa tak bubuh kaki pendek tu. Kaki pendek tu lah kan. Tak sebut lah kaki pendek tu. Dia hormat kerana pelanggan dia ramai Islam, dia tak bubuh kaki pendek. Dia bubuh ayam, kerang. Itulah standard dalam tu je lah. Okey, tak apa. Isu dah bukan masalah dia hormat kita tak bubuh lagi kaki binatang kaki pendek tu. Pertama, isu dia satu, dia tahu ke apa itu suci. Walaupun dia tahu apa itu bersih, tapi dia tahu ke apa itu suci. Dia tahu apa itu kotor, tapi dia tahu ke apa itu najis. Kita ni sekurang-kurangnya masuk tanah buang air, kita basuh guna air mutlak, tak make up dengan tisu lah. Contoh, ni kita nak semayang ambil wudu guna air mutlak, kita basuh pakaian kita, make sure air yang suci lagi menyucikan, kita tengah ada bincang ni. Itu dari sudut itulah. Dari sudut itu kita tak petikai lah kuali itu diguna untuk goreng apa, benda kita tak nampak. Tapi itu dari sudut itu, dari sudut dia membasuh tangan dia membasuh benda guna yang suci itu tidak. Sebab yang bersih tak semestinya suci, yang kotor tak semestinya najis. Sebab tu nak kena beza, dan benda ni difahami kepada hanya orang Islam dan yang belajar tentang fiqh ni, dan asas kepada nak beribadat ini. Itu belum cerita lagi ayam. Dia ubah ayam tu, dia ambil kat mana? Hak tukang ni siapa dia? Adakah ambil kat batas dalam yang kawan kita kuat ni? Ataupun hak tepak tengkok Banyak jenis lempar air panah ya. Tengok yang kat, tak nak sebut lah kat mana, jawi ambush. Ada jawi ambush kan, 3-4 bagi. 3-4 bagi lah dia buat kerja ni. Sebab dia nak supply kat pasar. Subuh-subuh dah kena hantar lah. Takkan subuh pun nak sembelih. Tak, ni 3-4 bagi lagi dah nak supply beratus ekor. Lambat sangat geng-geng BANGLA tu kadang-kadang dia pun tak menang tangan juga. Lambat sangat dia tarik je tu, dia balik air panah. Mati air panah, bukan mati sebab sembelih ya. Lagi ganah pak macam tu terus ya. Ada jenis hidup-hidup dia rendam air panah dia sorek buang bulu dia. Allahu Akbar. Jadi benda ni bagi dia tak ada apa-apa, sebab bagi dia boleh makan. Tapi bagi kita tak boleh, kena makan benda yang disembelih dengan baik. Ayam ni kalau tuan-tuan beli, tuan-tuan kena tengok, kena putih 2 urat ni. Ada 2 urat, 1 urat besar, 1 urat makanan, 1 lagi urat nampak tepi dia tu. Dia ada 2 urat. Make sure putih dua-dua tu. Tuan-tuan beli ayam sama ni, tuan-tuan tengok betul lah, lain daripada lebam, merah, biru, kulit, isi dia bagi hak lama, hak fresh. Nak tengok hak baru macam mana. Dan masa yang sama, ni hak paling utama tuan-tuan kena tengok tengkok dia. Tolak sikit tengok. Putih tak 2 urat tu. Kalau saya beli, masa akan tengok tu lah. Kalau orang hak tokai-tokai ayam kedai-kedai tu dia perasan, dia kata jangan bimbang. Dia panggil dia, jangan bimbang cik, ni ada sijil halal ni kan. Sebab dia tahu orang yang kadang-kadang kita sembang dengan kawan kita duduk sembelih ayam, dia kata daripada 10 pelanggan secara rawak lah, dia kata kadang-kadang daripada 10 tu seorang kadang tak tengok tengkok, dia main ambil je.
Tapi dia kata kalau ada, dia kata ada lah tapi tak amal lah jenis orang kata berhati-hati. Sebab kalau kita beli tu yang tak sembelih betul, maknanya kita makan bangkai lah. Kita jamu apa? Isteri kita, anak kita makan bangkai lah. Salah kat kita juga lah sebab kita tak ambil perhatian elok masa beli tu. Jadi tak pelik lah bila makan makanan yang tak suci. Bangkai tu tak suci lah, bukan kata duit tuan-tuan duit elok, tapi membeli makanan yang tak disembelih dengan betul tu. Ayam ni dia kena sembelih, bukan macam ikan. Maka tak pelik lah azan dengar, tak mau semayang, kita duk nasihat apa payah nak dengar kan. Jadi antaranya adalah faktor yang menjadi darah daging kepada kita dan pasangan dan anak-anak juga. Itu perlu kita bagi perhatian. Kita tak curi dia orang, kita tak rasuah dia orang, kita tak tipu orang. Elok dah, bagus dah. Tapi cara kita menyediakan makanan yang betul dengan kehendak agama. Contohnya ayam lah saya sebut tadi tu. Sebab dia perlu disembelih. Jadi apa? Kalau ada di negara viral tu, lembu dia tak sembelih, dia pergi pukul belakang kadang tengok video tu. Lembu dia pergi pukul belakang, bukan hammer, bapak hammer lah kali mati macam tu lembu tu. Lepas tu dia lapar. Daging jual, kita beli batang pinang dia. Sedap kan. Tak, benda ni sebab itulah benda tu memerlukan kita kefahaman yang elok lah, baik penjual dan kita sebagai pembeli. Okey, balik kepada air mustamal tadi. Air mustamal tadi iaitu air yang hukum dia suci. Saya bagi jelas betul-betul, air dia suci. Boleh guna untuk minum, boleh guna untuk tanam nasi. Tetapi air mustamal ni ghairu mutahhir, dia tak menyucikan. Maknanya dia suci untuk kita minum tanam nasi, tapi nak mengangkat hadas tak boleh. Nak mandi wajib tak boleh, nak ambil wuduk tak boleh. Kalau baju kita kena najis nak basuh tak boleh. Boleh lah, tapi dia tak mengangkat lah, tak mensucikan, kerana dia tak cukup syarat untuk mensucikan sesuatu yang namanya air mutlak dan musyammah tadi. Maka bila berpindah ke mustamal, dia tak boleh dah. Okey, macam mana nak jadi air mustamal ni? Air mustamal ni nak jadi, dia kena ada 3 syarat. Tuan-tuan ingat sampai bila-bila? Air ni suci tapi tak menyucikan. Macam mana nak jadi mustamal? Yang pertama, air itu air yang dah digunakan. Ni belum digunakan lagi ni. Bila dia dah digunakan, dia akan berubah jadi mustamal. Tapi dia ada lagi 2 syarat. Syarat yang kedua, air yang dah digunakan pada mengangkat ataupun mensucikan. Yang kedua, maknanya guna ini untuk mengangkat hadas atau mensucikan sesuatu benda. Dan yang ketiga, pada basuhan yang wajib. Maknanya kita guna air ini untuk mensucikan, mengangkat hadas pada benda yang wajib. Menggunakan air yang digunakan pada bersuci pada basuhan yang wajib. Ada 3 ni, air itu dah digunakan untuk bersuci pada basuhan yang wajib. Ada 3 ni, cukup 3 elemen ni komplit, sempurna 3 ni, baru air itu berubah jadi air mustamal. Bila dia berubah jadi air mustamal, air itu suci, boleh minum, boleh tanam nasi. Tapi air itu tak boleh guna dah untuk ambil wuduk orang lain, mandi wajib orang lain, atau baju kita kena najis, tak boleh basuh dah dengan itu sebab dia dah berubah jadi mustamal. Tuan-tuan faham tak ni? Faham? Faham ke tak? Macam mana faham? Saya pun tak faham. Kita buat main contoh. Yang pertama, nak bagi faham elok mustamal mutlak kita dah bincang ni. Harap contoh ni memahamkan kita dan fahamlah sampai bila-bila. Boleh kita terangkan kat pasangan kita, boleh kita terangkan kat anak-anak kita. Kita datangkan beberapa contoh untuk memahamkan isu ni. Okey, yang pertama. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Musim-musim Covid ni lah, kita keluar pergi pasar ke, pergi bank ke, pergi job post ke, balik ni tak sedap kalau tak mandi. Tak apa nak sedap, tak apa nak selesa. Macam-macam lah kita duk bimbang virus apa semua ni. Kita pergi mandi. Kita pergi kerja ke, kita pergi mana-mana ke, kita balik kita mandi. Mandi itu bukan mandi wajib. Bukan mandi wajib pun. Badan kita pun tak ada najis apa. Tak ada najis apa-apa. Masa mandi pun kita tak kencing, kita tak buang besar pun kat air tu. Okey. Mandi yang harus
Mandi yang bukan mensucikan badan, dan mandi bukan mengangkat hadas besar, bukan mandi wajib pun. Kita mandi biasa selalu tu lah, dengan syarat tak kencing ke air tu, dengan syarat tak sabun. Bukan sabun tu kena pada air tu, nanti dia berubah jadi air lain. Okey, kita mandi tu, satu orang tu mandi, air tu dia bertakung dalam takungan, sama ada besen ataupun apa orang kata bathtub kan, apa tempat orang duk mandi tu lah. Okey, dia mandi, dia tahan dalam bekas. Dia saja dia mandi biasa, mandi balik jabat, mandi balik keluar, dia nak pergi segar badan, dia mandi dalam bekas, bertakunglah air tu. Soalannya, air yang bertakung tu, apa nama air tu? Apa hukum air tu? Tuan-tuan, okey, sekali lagi nak bagi faham sungguh-sungguh ni, penting ni. Sebab air tu, kalau kita diuji dengan tak ada air kawasan ni, kita boleh recycle lagi. Ada guna boleh recycle untuk ni, ada guna boleh recycle untuk ambil wuduk, boleh guna untuk mandi wajib dan sebagainya. Hak ni ada recycle boleh guna untuk isteri nak masak nasi nanti, nak buat test sebelum tidur pun boleh. Ada jenis-jenis. Mana nak bagi faham elok. Okey, saya ulang sekali lagi lah, nak bagi faham sungguh-sungguh. Kita mandi setiap hari, mandi yang biasa. Contoh tadi kita keluar pergi pejabat keluar pergi jawab pos ke, keluar pergi bank ke, balik rumah kita mandilah. Bukan mandi wajib pun, mandi yang harus dia. Badan kita pun tak ada najis apa-apa. Kita mandi, air tu bertakung dalam takungan besen ke, bathtub ke, apa-apalah takungan. Adalah boleh separuh suku takungan tu. Soalannya, air yang bertakung tu apa nama dia? Tuan Jilah kata mutlak. Tu Tuan Jilah. Makmum di belakang ada yang geleng Tuan Jilah. Itu kan. Nampak ada geleng. Tak apa. Ini namanya demokrasi. Tak semestinya imam mesti kita ikut, ada masa kena lawan juga. Tak apalah, ni kita bincang. Kebetulan saya dengar Jilah jawab. Tuan Jilah kata mutlak. Belakang ada geleng kata. Saya dengar Mustaqmal. Okey. Ada jawapan lain lagi? Dua ayat ni lah. Okey, tak apa, kita pergi kepada definisi dia, kita pergi kepada takrifan dia. Nak jadi mustaqmal, nak berubah dengan nama mustaqmal yang kita duk bincang ni, dia mesti ada tiga benda. Dia mesti menyempurnakan tiga-tiga ni. Ada baru jadi mustaqmal, tak ada tak boleh jadi. Yang pertama, air itu dah digunakan. Air itu digunakan atau tadi? Mandi guna tak? Guna. Untuk bersuci. Untuk bersuci ke? Ini senyap lah. Mandi tu untuk bersuci ke? Yang ketiga, pada basuhan yang wajib ke? Okey. Jadi, kalau ada tiga-tiga ni, berubah jadi mustaqbal. Tak ada salah satu daripada tiga ni, dia tak boleh berubah lagi. Okey. Mandi yang saya buat contoh tadi, mandi yang kita keluar pergi keluar biasa, jawab pun, pergi bank, pergi pasar malam, jumpa orang, balik tak nak sedap, mandilah sebelum pegang cucu, pegang anak ni, mandi dulu. Kita mandi pun sajalah, ada bekas sikit, kita mandi dalam dia, besen ke apa, takung dia. Masa mandi tu kita jangan kencing. Kalau kencing, confirm mutan najis. Tu clear. Tonton pun tak sabun. Kalau sabun shampoo, nanti air jadi mutaghayyir, sebab bercampur dengan bahan lain dah. Lah ni tonton jenis cowboy mandi bilah badan, air pun takung lah, adalah separuh suku besen tu. Okey, yang pertama tonton mandi tu menggunakan air, betul? Guna. Soalan yang kedua, mandi tu pada bersuci ke? Bersuci ni dua benda tuan-tuan. Mandi wajib dengan ambil wuduk ya. Mandi wajib dengan ambil wuduk. Bersuci ada kecil dengan ada. So, mandi biasa tu, kalau tuan-tuan tak mandi pun boleh tak? Hak betul-betul pergi pasal malam balik, boleh tak mandi? Boleh lah. Tak ada apa, boleh sembahyang lah. Tak ada apa pun, cumanya musim-musim ni lah, tak sedap lah, keluar. Itu je sebenarnya. Yang ketiga, takkan basuhan yang wajib. Basuhan tu kan basuhan yang wajib pun. Maka satu je tuan-tuan dah guna air dia, tapi bukan untuk bersuci, bukan pada basuhan yang wajib. Maka baru satu syarat, tak cukup lagi, dua lagi. Maka air tadi kekal air mutlak. Bila mutlak yang bertakung tu,
Suci tak air tu? Suci tak? Suci. Menyucikan tak? Menyucikan. Sebab kalau suci boleh guna untuk masak, ambil air untuk minum. Suruh buat kan? Saya tak suruh buat, saya nak kata hukum je. Tapi tuan-tuan, kalau kita duduk dalam suasana payah, air tak ada, tuan-tuan, mana kita nak tahu Allah uji air tak ada? Nak kena angkut naik tingkat 10 semua. Bila kita faham dah ni, kita nak buat nak geli apa? Kita juga contoh lah, bukan suruh buat. Nak bagi faham je. Yang kedua, air tu boleh tak guna untuk isteri kita ambil wuduk nanti? Kita nak ambil wuduk sekali lagi? Boleh, sebab dia menyucikan. Sebab dia tak cukup, dia jadi mustakmal lagi. Selama ni kita tak ambil berat, sebab kita tak nak faham. Kita guna-guna terus je. Nak kena bagi faham elok. Itu yang pertama. Yang kedua, saya ambil contoh yang kedua pula. Dia ni bahdafsah lah, mandi wajib lah. Kan? Bahdafsah, mandi wajib. Bahdafsah ni banyak sebab lah. Kalau perempuan period, suci daripada darah nifas, lepas pantang. Kalau lelaki ni keluar air mani. Lelaki perempuannya juga boleh bersetubuh ke bahdafsah. Bahdafsah ni kira mandi wajib. Okey. Sama macam tadi juga, dia pun buka shower mandi. Bertakung, dia tahan dengan bekah, besen ataupun bathtub. Dia pun niat mandi wajib. Saja aku mandi wajib kerana Allah Ta'ala. Saya kena mengalir. Mudah je. Air takung tu nama air apa? Mesti takung air tu kan, dia tahan kan. Sajalah contoh dia tahan air tu. Air tu nama air apa? Yang ni lagi senang. Apa nama air tu? Mustakmal. Cukup tak 3 syarat? Memang cukup. Air tu dah digunakan, mandi tu. Pada bersuci-bersih je tu. Mandi wajib dia. Dan basuhan yang wajib. Sebab apa dia ada basuhan yang wajib? Kita nak bagi contoh lagi tu. Confirm jelas tu air mustakmal. Air yang bertakung daripada bekas mandi wajib tu, suci tak? Suci tak? Suci. Air mustakmal kan suci. Sebab tu nak bagi faham semua tu. Air tu boleh tak guna untuk buat minum? Boleh tak? Macam takut je. Boleh. Tak salah. Bukan sobat, nak bagi faham je. Kita tak minum, tapi jilah memang kita tu jangan guna itu. Muslimat nak dengar ni, nak tambah kasih sayang suami dia, buat ayat ni tu yang sayang tambah tu. Muslimat dengar untung lah. Dia kata kotor, bukan suruh buat, dan nak begitu hukum je. Tapi air tu menyucikan tak? Tak. Air yang tu tak menyucikan. Tak boleh guna untuk ambil wuduk, tak boleh guna untuk mandi wajib, tak boleh guna untuk basuh baju kena najis, cannot, tak boleh. Sebab apa? Sebab sifat dia tak menyucikan. Air mustakmal tak najis. Sebab tu dia suci, tapi dia tak boleh menyucikan. Dia tak kuat untuk ambil wuduk kita wajib orang lain pula. Okey. Saya tuliskan lah. Okey. Yang ketiga. Ni contoh-contoh nak bagi faham tu yang mustakmal ni. Sebab cara saya tanya orang tadi, cerita orang nak respon tu, saya buat contoh ni. Kalau semua kata confirm faham, saya tak respon, saya tak ambil contoh. Bila ambil contoh ni nak bagi nampak, bagi faham sungguh. Yang ketiga, anggota wuduk air sembahyang kita ni, berapa yang wajib? Berapa yang wajib? Yang depan jawab. Ada 4 anggota wuduk yang wajib. Okey, saya tulis sikit lah. Okey, contoh yang ketiga. Anggota wuduk tadi ada 4 anggota wuduk yang wajib. Maknanya kalau kita bersuci, kita ambil wuduk, ada kecil 4 anggota wuduk ni kira sah dah wuduk kita. Muka, tangan, siku sampai tangan sampai siku lah, ujung sampai siku. Kepala kena mana-mana kulit kepala. Yang keempat kaki, kuku sampai ke 2 buku lali. Telinga tak? Okey, 4 yang wajib. 4 ni je lah. Kalau kita basuh pada 4 anggota ni pun selesai lah. Terangkat dah ada kecil. Itu yang wajib lah. Okey. Basuh pergelangan tangan ni wajib ke sunat? Bila tak basuhlah wajib, maka dia pergi ke sunat lah. Okey. Saya nak ambil sembahyang. Saya pergi kat kolah tuan-tuan yang besar kat belakang tu. Saya ambil cebok. Saya basuh tangan saya. Tapak tangan saya ni. Okey, betul saya bawa kumuh lah, basuh hidung semua, tak apa saya basuh tangan. Bila saya basuh tangan, basuh tangan ni, basuh guna cebok,
Bawah tu ada besen saya tahan lah. Macam basuh tangan nak makan tu lah. Contoh, saya basuh tangan untuk ambil semayang ni, pergelangan tangan. Air yang takung tu, apa nama air dia? Ni contoh yang ketiga dah ni. 1 dah, 2 dah, 3. Tuan-tuan bersama saya ke tak bersama saya dah? Kan memang nak suruh henti lah sebab azan tadi. Salah di awal, waktu awal lah, awal sikit lah. Okey, tapi faham tak? Okey, kita ambil semayang. Saya ambil contoh realiti je. Kita ambil uduk, bukan celup tangan dalam kolah, ikut sunnah Nabi, bukan celup tangan dalam kolah nah. Ambil cebok masuk kat luar ni, tangan dia pegang tu, tangan dia pegang ni, memang celup dalam kolah tu. Islam lebih awal lagi ajar kita SOP sebenarnya. Benda ni memang ada hadis sambil ambil cebok Nabi basuh kat luar. Kan? Baru Nabi basuh. Ambil basuh. Sebab apa? Ni tangan ni duk pegang tu. Memang sunnahnya begitu. Perhatilah orang mengaji ni, dia ambil cebok, bukan terus cebok tangan dia. Dia ambil cebok, dia basuh tangan lu kat luar. Baru dia cebok tangan dia, kumuh dan sebagainya. Hak tu. Ikut sunnah Nabi SAW lah. Okey. Tuan-tuan sekalian, saya ambil contoh. Kita ambil cebok. Gayung kan? Okey, kita pun basuh tapak tangan kita. Pergelangan tangan kita ni lah. Wajib tak? Basuh pergelangan tangan ni wajib tak ambil semayang? Kalau tak basuh pun tak apa kan? Okey, kita pun basuh. Tahanlah satu bekah. Contoh macam kita basuh tangan nak makan tu. Tahanlah satu bekah. Air tu bertakung sikit kan? Soalannya, air yang takung tu bekas daripada kita basuh tangan tu, apa hukum air dalam bekas tu? Saya dengar Musammal. Ada jawapan lain? Ajilah mutlak. Kita balik pada definasi. Tak betul lah nak bagi faham itu je. Sebab tu nak bagi faham sesungguh. Fiqh tu pun makna faham. Yang kita belajar ni fiqh. Fiqh tu pun maknanya faham. Fiqh tu maknanya faham. Nak bagi faham sesungguh. Supaya ibadat kita ibadat yang berkualiti dan Allah terima mudah-mudahan insya-Allah. Okey, kita ambil cebok, kita basuh tangan. Tangan ni bukan anggota wuduk yang wajib. Tak wajib. Tak basuh pun tak apa tangan ni. Tapi kita nak buat pahala sunat. Tak basuh pun tak apa. Kita nak ambil pahala sunat, kita basuh. Okey, kita balik kepada ta'rifan ataupun definisi yang mustakmal. Air yang dah digunakan pertama. Dah guna tak air tu? Dah guna dah. Untuk bersuci. Untuk bersuci kalau basuh tangan tadi? Memang untuk suci lah sebab nak ambil wuduk. Yang ketiga, basuhan yang wajib kah? Tak cukup syarat. Maka kekal air mutlak. Saya pergi kepada contoh keempat. Muka wajib tak basuh? Ni muka ni wajib. Kita pun ambil wuduk basuh muka. Ni ambil wuduk, tak ada kerja gamaknya ambil piring tahan bawah muka ni. Contoh kan? Tahan air kan? Menitik dia masuk dalam piring tu. Bekas daripada kita basuh muka. Menitik masuk kan? Adalah sikit air bekas basuh muka. Air dalam piring ni apa nama air tu? Ni ramai jawab. Apa nama air tu? Mustakmal. Pasal apa? Cukup 3 syarat. Air yang diguna dah guna. Untuk apa? Bersuci. Nak ambil wuduk suci tu. Pada basuhan yang wajib tak? Basuhan yang wajib clear. Baru nama mustakmal. Okey. Saya ambil contoh yang kelima. 4 dah ke 5 pula. Muka anggota wuduk wajib. Betul. Kita wajib basuh muka ni berapa kali? Sekali je. 2 dan 3 sunat kan? Ada masa lebih, dia dah ambil wuduk kat belakang. Dia dengar, dia kata kuliah nampak gaya lambat lagi habis cara tak ada nak tutup lagi. Dia pun ambil wuduk bagi sempurna. Basuh tangan, kumur, hidung, muka 3 kali, tangan 3 kali semua. Sebab apa? Dia tak rushing. Tak kalang kabut pun. Kalau dah komat mungkin dia kalang kabut sebab nak cepat nak ligan iman, nak kejar imam takut lambat lepas solat tu. Dia pun basuh muka, ni ambil wuduk basuh. Sempurna dah tambah ni. Tapi dia nak pahala sunat. Dia ulang kali kedua. Dia ulang sekali lagi kali ketiga. Kali ketiga ni dia basuh saja ambil piring dia tahan air. Basuh muka, tahan air, piring. Air tu apa nama air tu? Air yang takung daripada basuhan yang ketiga. Kali ketiga, basuhan yang sunat tak wajib pun. Maka air yang takung tu nama air. Macam takut dia jawab tuan-tuan. Kena confident ni. Fiqh bagi yakin tu. Dia guna tak air tu? Guna untuk bersuci tak? Basuhan yang wajib tak? Tak. Mustakmal ke mutlak? Mutlak. Tak boleh jadi mustakmal. Basuhan yang ketiga tu lah. Basuhan pertama tetap mustakmal. Tetap mustakmal sebab dia basuhan yang wajib. Cuma kali ketiga tu kalau dia tak basuh boleh tak?
Uduk dah sah dah pun. Cuma dia nak buat pahala sunat, dia nak repeat. Sebab tu saya kata dia tak rushing, dia nak saja nak bagi sempurna kan. Okey. Contoh yang keluar dah. Ke-6, yang tadi 5, 6. Okey. Nak bagi faham sungguh ni lah. Contoh macam mana lagi ni. Baru ni Selangor, minggu lepas ke 2 minggu lepas tak ada air. Tuan-tuan terkena tak sini? Di Selangor kena. Tempat saya kena lah. Di tempat pejabat kena 2-3 hari kat, tapi tempat saya terjah betul hari je lah. Pesta tahunan kami di Selangor lah. Di KL tak ada apa kot. Okey. Bangun pagi, subuh kan, bangun pagi-pagi, pukul 5.30 tu, bangun. Nak pergi tandas, nak ambil wuduk. Nak masuk belah air, buka-buka pipe, tak keluar air. Allah, lupa. Ayat tak ada, memang dah ada notis. Wife kita, orang rumah kita beritahu, dia kata, bang, tak apa, dia tahan air, dia ada sebaldi air. Dia tahan siap-siap dah, dia kata ada kat dapur tu. Ada kat depan, adalah dia tak tu, kita bertengok ada sebaldi air. Bulan lepas, kita belajar dah, bab 2 kolah. Nak kenal 2 kolah lagu mana kan, bulan lepas lah, mai kuliah bulan lepas dia ingat. Dia boleh ingat lagi mudah-mudahan insyaAllah. So, baldi tu sampai tak 2 kolah? Tak sampai 216 liter. Nak kena 2 kolah 216 liter. Sekurang-kurangnya bukaan dia tu, bekah dia kalau nak beli tahu muat dia 216 liter ni, bukaan dia 60 cm kali 60 cm, panjang kali lebar, sekurang-kurangnya lah. Okey. Kalau dia bulat, bujuk ataupun bulat, tinggi dia sekongkong 120 meter, diameter dia 50 cm. Sentimeter lah, macam tong-tong yang duk buat apa, tar pergi jalan ke apa tu. Lebih kurang lah, tuan-tuan kena, kalau pergi hardware, tuan drum, tuan-tuan pergi hardware, tuan-tuan tanyalah apa kedai tu, tong hitam tu buah atas shilling yang jelas tu boleh muat berapa liter tu. Kalau muat atas pada 216 liter, 300 liter, 400 liter, 500 liter contohnya, confirm lah 2 kolah, sebab sekurang-kurangnya 2 kolah tu 216 liter. Tak apalah. Okey, baldi tadi. Contoh yang ke-6 dah, baldi. Baldi tak sampai 206 liter, berapa liter je pun. Baldi kecil je. Okey. Kita pun ambil semayang. Lambat dah kan, bangun subuh nak tahajud bersih sikit lagi. Kita pun pergi celup tangan dalam baldi tu. Basuh muka. Ni ambil uduk ni. Celup lagi tangan kita. Basuh tangan pula. Anggota wuduk kan. Celup lagi pula, ambil basuh kepala. Kita buat yang wajib je, tu ambil gelas lah senang, basuh kaki pula. Jumpa kaki. Soalan saya, sah tak wuduk tu? Ada angguk, ada geling salah tu. Perpecahan di kalangan jemaah Al-Falah. Dah nampak bibit-bibit perpecahan di sini. Ada yang angguk, ada yang geling. Jadi contoh tu tadi faham tak contoh tu? Contoh realiti kita lah kan. Bangun air tak ada, baldi ada lah. Orang rumah kita tahan sebaldi lah. Sekali lagi lah dia celup tangan dia. Air ambil, dia basuh muka lah. Ni ambil sayang. Dia celup sekali lagi, ambil basuh tangan dia pula. Dia ambil lagi basuh kepala dia. Dia ambil lagi basuh kaki dia. Kaki payah pakai gelas lah senang, sebab nak bagi kena kat kaki seluruhnya. Soalan saya satu utama, sah tak wuduk kawan tu? Masih sama, ada angguk dia geling juga. Hak sah dulu, hak geng sah dulu siapa? Tak, hak sah dulu, kata sah tadi tu kan. Kalau hak saya dengar macam ada sah juga tadi. Apa alasan kita lah? Air itu bukan? Air itu tak mengalir dalam tu. Maknanya tu Haji kata tak mengalir masuk dalam baldi tu. Maknanya wuduk tu sah lah. Okey, tu Haji kita kata macam tu. Geng yang tak sah pula. Ada tadi tak sah kan? Pasal apa pula kalau kata tak sah? Kalau dia shadow pun dia kata sedikit dia tu Ustaz. Asal banyak ada jawapan. Sekejap je lah. Tak cukup? Tak cukup syarat 2 kolah tu. 2 kolah tu. Mana baldi tu tak sampai 2 kolah? Okey, itu jawapan tu Haji lah. Pengusi kita? Air yang diguna dari atas air itu dicelup balik semula. Oh, mana dia dah guna pencelup lagi, campur mustakmalan tu balik. Okey. Okey. Haji lah kali ni senyap, berkecuali lah. Tak boleh Okey. Tak cukup. Celup kali kedua sama macam pengusi
Okey. Tak apa, bagus jawapan tu semua. Okey. Ni bukan jawapan saya ni, boleh tengok dalam kitab Hasyiah Iqna' Imam Syafi'i, dah jawab lama dah lah. Okey. Imam Syafi'i kata, dalam kita bersuci tu, kita bagi faham elok lah. Kita balik kepada faham elok. Satu, kita dah ingat kot definisi tadi. Saya saja ulang banyak kali, nak bagi ingat betul-betul, pasak dalam kepala kita betul. Air mustamal ni air yang dah digunakan untuk bersuci pada basuhan yang wajib. Okey, dalam baldi tadi tu, air yang disediakan, air pipe kita percelup guna. So, muka, so tangan, so kepala, so kaki lah. Soalan dia, air yang dalam tu memang digunakan untuk bersuci ke? Dah digunakan belum? Belum. Kita celup tangan kita basuh muka. Selesai. Selesai dah satu. Anggota wuduk yang kedua, tangan. Kita ambil basuh. Yang ni, tuan-tuan ragu-ragu tadi ni. Sebab tangan bercelup lah apa semua tu. Okey, saya faham lah. Okey, terima kasih. Yang pertama, kata Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, dalam keadaan itu, tangan itu adalah alat yang digunakan untuk air sampai pada anggota wuduk. Ketika itu bukan anggota wuduk. Faham lah? Kita celup tangan kita. Tangan ini adalah alat ketika itu. Ni, kita automatik. Tak perlu niat pun. Kita guna tangan kita selama ni. Tangan ni, ketika kita ambil air nak sampai ke muka, anggota wuduk tangan ke muka waktu tu? Kita ambil kat kolah. Cuba saya kita ambil. Basuh kat muka. Tangan ni alat ke? Muka ni alat. Yang anggota wuduk yang mana satu sebenarnya? Muka kan? Ini alat. Tangan ni alat je nak bagi air sampai ke muka. Boleh tak tuan-tuan pakai kaki sebagai alat? Kalau boleh silakan nak tengok kan. Maka alat yang paling original yang Allah bagi, tangan lah. Imam Syafi'i kata tangan ni ketika tu alat, bukan anggota wuduk. So bila tangan yang alat dia boleh tak ganti dengan gelas? Boleh. Boleh tak ganti dengan piring ni? Tapi payah benda original ada, apa nak benda ni? So Imam Syafi'i kata ni alat, ni bukan anggota wuduk. Bukan alat je, alat untuk air sampai ke anggota celup. Memang celup, dah alat kan? Nah, macam mana dah alat dia? Kita ambil piring pun kena celup, kita ambil gelas pun kena celup. So bila kita ambil yang tangan-tangan ni adalah alat. Maksud, make sure tangan ni tak ada najis lah. Alat kita pun sama juga. Kalau kita ambil gelas ni bukan cebok tahi tadi, najis juga air tu. Pertama sekali kena suci lah tangan ni, kita bercelup tangan kita. Ambil air, tangan ni alat untuk basuh ke muka. Ni ambil wuduk, selesai semua. Anggota wuduk yang kedua, apa dia? Tangan. Ni nak celup masa hang celup tu, masa hang celup ni tangan ni alat. Bukan anggota wuduk lagi. Hang celup alat-alat. Air ambil, mai tepi sikit. Ni bawa anggota wuduk ni. Ni bawa aku ratakan anggota wuduk ni. Faham? Okey, selesai. Anggota wuduk yang ketiga, kepala alat ni, alat masuk kepala. Tiga dah. Yang keempat kaki. Nak ambil dengan tangan takut tak banyak air kan, kaki besar sangat. Pakai gelas. Selesai. Satu baldi boleh ambil satu keluarga wuduk. Satu baldi tu boleh satu keluarga boleh ambil wuduk. Okey, ada nak tanya apa-apa tak pasal isu dulu sebelum kita pindah contoh lain? So, wuduk dia sah tak tadi? Sah. Air tu jadi mutlak tak? Kekal mutlak ke bagaimana? Kan berubah jadi mustamal? Kekal mutlak. Jadi mustamal ni macam ni tuan-tuan. Yang jadi mustamal ni macam ni. Okey, anggota pertama muka kan, kita ambil usul muka. Ni standard lah, ambil air usul muka. Tangan, kadang-kadang kita celup dalam kolah tu tak? Cepat sikit kan? Tapi tak apalah, dia 2 kolah. Kita belajar bulan lepas. Baldi sampai tak 2 kolah? Tak sampai, tapi Allah ni dia mengaji tak habis. Kuliah dia sokok ke belakang. Dia bercelup tangan dalam baldi. Atau sambil 2 kolah tu, dia celup. Dia pun angkat. Cepat sikit dia dah. Bila dia angkat je, air dalam baldi jadi beza tak? Sebab dia guna air tu untuk bersuci. Sebab tu tak lebih 2 kolah. Maka air tu jadi mustakmal. Hak kita contoh tadi, dia tak celup. Dia ambil sebagai alat. Dia basuh kat tepi. Contoh saya Umar baru ni pula, dia jadikan tangan dia terus memang anggota wuduk lah. Dia bercelup. Masa dia celup tu okey ke lah. Tapi bila dia angkat je, air dia mustakmal. Sebab air tu semua dah digunakan untuk bersuci. Dan dia tak sampai 2 kolah, sebab tu jadi mustakmal. Okey, tadi tengok muka macam marah kat saya je. Kenapa? Tak faham lagi lah. Okey tak? Tak apa, tak faham saya ulang. Tak apa, dia tak apa. Kalau tak faham saya ulang. Nak bagi faham sungguh je. Sebab kita nak beribadat. Okey dah? Sebab kalau air tak ada ni tuan-tuan, saya faham lah. Saya duduk rumah tingkat je ni. Saya duduk rumah tingkat je ni. Kalau duduk angkut air semua tu memang sepatutnya kita boleh selesai. Satu baldi tu tak ada, boleh guna untuk anak isteri semua boleh habis.
Kalau anak isteri kita faham cara hak ni. Mana satu bagi tu boleh selesai untuk zuhur tu. Contoh nak semayang. Okey, Hajilah Haji marah kat saya. Kalau marah nak berhenti lah. Cara dengan air yang kita guna yang pertama dan titik dalam tu lah. Okey. Okey. Terima kasih. Okey. Sebab tu saya kata tak apa tanya aja. Dalam kitab Hasyiah, dalam kitab Iqna, I'anatul Talibin, saya sebut nama kitab ni untuk rujukan. Pertama, dalam konteks, dalam hal percikan. Nah, ini masalah percik ni. Satu, kita pergi dulu. Air musta'mal ni najis tak? Kita pergi faham dia dulu. Musta'mal ni najis tak? Tak najis. Pegang dia tak najis. Dia tak najis. Yang kedua, ini kata Imam Syafi'i dalam kitab yang saya nyatakan tadi, jika percikan itu sedikit, memang ada percik. Dia percik kena 2-3 titik. Percikan yang sedikit itu kata Imam Syafi'i tak kuat. Dia tak kuat pun untuk merubah kemutlatan yang ada dalam bekas tak sampai 2 kolah tu. Yang itu dimasuk dalam perkara yang dimaafkan pada syarak. Kerana dia sikit. Tetapi kalau yang percik tu adalah najis, walaupun setitik jadi najis. Itu beza. Sebab yang percik tu najis. Tahi ke minta maaf kencing kan memang automatik. Sebab apa? Dia najis. Yang ni bukan najis. Percik yang sedikit tu dimaaf pada syarat kerana sedikit dia tak mampu untuk dia tak kuat pun untuk memustakmalkan air yang banyak walaupun tak sampai 2 kolah. Kena ingat, tuan-tuan, kumpul air mustakmal, mandi wajib kami untuk kumpul air mustakmal sampai 2 kolah. Air itu akan berubah jadi mutlak pula. Faham tak ni? Tuan-tuan ambil wuduk kan mandi wajib kan simpan cepat penuh 2 kolah. Automatik berubah jadi mutlak air tu. Ini bekas mandi wajib macam ni? Bekas mandi wuduk? Ya, sebab dia suci. Bila hang kumpul sampai jadi 2 kolah, automatik dia akan berubah jadi air mutlak balik. Sebab kita tak mau rigid, tak mau jadi macam ada setengah orang. Pasal pergi mandi wajib ujung kolah, takut percik. Pasal mandi wuduk ujung takut percik. La ilaha illallah. Mengaji biar faham sungguh lah. Nak bagi faham sungguh tu. Tuan-tuan, kalau tengok tugu-tugu ambil wuduk, dia ambil satu cebok kat kolah, dia letak atas tembok kolah. Dan ambil wuduk tu sampai kaki, satu cebok tu pun tak habis, dia buang balik dalam kolah air tu. Kita tak dozen ambil air wuduk. Tu yang bil naik mahal tu. Lepas tu bila air tak ada, malah nak ibadat. Dia kata Allah yang tak ada qada lah nanti semua sembahyang. Siapa nak kena qada? Kenapa nak kena? Dia kata sebab air tak ada lah, tak cukup lah padahal. Allahu Akbar. Dengan sebadi tadi boleh guna untuk 5 waktu sehari sampai subuh sampai isyak, dan keluarga kita boleh guna semua. Kalau kita faham, bagi faham sesungguh lah. Okey, tu 6 contoh tadi kau lah. 6 contoh. Kalau tuan-tuan guna 2 kolah ni tak pening kepala lah. 2 kolah tak ada isu lah. Tuan-tuan celupkan, tuan-tuan terjun niat mandi wajib terus, itu naik-naik. Air itu tak mutlak sebab dia lebih 2 kolah. Dan tu kita bincang dah bulan lepas lah. Itu saya tak ulang balik lah. Okey, yang keempat air mutaghayyir, yang kelima air mutanajis. Ni insya-Allah kita sambung pada pada pertemuan yang akan datang insya-Allah. Okey, ada soalan apa-apa tak? Kalau ada lah nak bagi, kalau ada yang tak jelas lagi apa-apa. Okey, kalau tak ada apa-apa, saya minta maaf banyak-banyak. Terkasar bahasa, terlanjur kata-kata, saya minta maaf banyak-banyak. Mudah-mudahan kita dapat kebaikan, mudah-mudahan kita dapat manfaat daripada pertemuan pada malam ni insya-Allah. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ampunkanlah dosa kami, ampunkanlah dosa 2 ibu bapa kami, kasihanilah mereka seperti mereka mengasihani kami sewaktu kami masih kecil. Ampunkanlah dosa pasangan kami, ampunkanlah dosa anak-anak kami, ampunkanlah dosa seluruh kaum muslimin muslimat, mukminin mukminat yang masih hidup ataupun yang telah pergi meninggalkan kami. Ya Allah, kurnialah kepada kami kefahaman agama yang tinggi, kepandaian dalam mengetahui ilmu-Mu. Ya Allah, kurnialah kepada kami syurga firdaus-Mu tanpa hisab, tanpa azab. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.